Okey, saya bersama aku Beluncah. Kali ini aku nak cerita ke saya pasal The Death Cave, iaitu kisah yang sangat viral dengan kematian yang sangat tragis. Tapi kalau saya ada trauma dengan ruangan sempit, iaitu klaustrofobia, saya boleh skip video ni sebab jalan cerita ni aku akan bawa ke saya ke sebuah ruangan sempit dan menyebabkan saya sesak nafas. Jom aku cerita. Cerita ni bermula pada tahun 2009. Ada seorang lelaki yang bernama John Edward Jones yang nak mengisi hari cuti dia dengan perkara aktiviti ekstrim. Okey, John ni memang dibesarkan dengan meneroka gua dengan family dia. Jadi lebih kurang semua gua di Amerika Syarikat ni dia sapu belaka. Jadi aktiviti inilah yang menjadi favorit dia. Walaupun set dia sudah menerokai banyak gua, tapi ada satu gua sahaja yang set dia tak pernah terokai lagi, iaitu gua Nati Pati di Amerika Syarikat. Gua ni menjadi legenda kerana tidak ada siapa pun yang berani masuk sebab lorong dia tu sangat sempit. Hanya seorang dua sahaja yang berjaya masuk dan selamat. Jadi seorang dua yang berjaya masuk dan selamat ni buat satu peta untuk perjalanan dalam gua tu sampailah penghujung gua, iaitu tempat yang selamat. Dalam peta tu terdapat satu tempat checkpoint yang berbahaya, iaitu The Birth Canal. Tempat ni memang sangat berbahaya kerana laluan dia sangat sempit, hanya muat tubuh je. Jadi secara ringkasnya, The Birth Canal adalah tempat checkpoint yang berbahaya. Oleh sebab family John pernah menerokai gua yang lebih ekstrim, jadi saya fikir bahawa gua Nati Pati tidak ada masalah bagi dia. Sebab tak ada lagi kita dengar di gua Nati Pati ni ada kes kematian, ada kes yang tidak diingini lah. Lepas tu kita ada dah pengalaman, apa salahnya kalau kita try. Jadi saya putuskan nanti hari cuti ni kita akan menerokai gua Nati Pati. Hari yang ditunggu telah tiba. John dengan adik dia dan 9 orang lagi saing dia dan keluarga dia. Total semua ada 11 termasuk John. Jadi set dia susun strategi John yang akan masuk dulu, diikuti adik dia dan 9 orang lagi saing dia dan keluarga dia. Set dia akan masuk di pintu barat dan akan tembus di kaki gua di selatan. Begitulah strategi set dia. Pada pukul 8 malam 24 November 2009, mulalah set dia ekspedisi meneroka gua. John yang masuk dulu dan diikuti 10 orang yang lain. Set dia masuk pintu gua tu dengan merangkak tau. Pada permulaan tidak ada masalah, walaupun diameter lubang tu besar sikit daripada tubuh set dia. Sampailah ke checkpoint yang pertama, iaitu The Big Slide. Sampai sahaja di situ set dia perlu meniarap. Set dia perlu untuk meniarap untuk maju ke depan. Jadi kalau set dia rasa nak patah balik, masih ada peluang undur slow-slow. Macam biasa, pengalaman sudah ada, set dia pun masuk lagi dengan meniarap. Sampailah ke checkpoint seterusnya, iaitu The Birth Canal. Tempat checkpoint yang berbahaya yang sering diperkatakan orang. Tapi yang mengejutkan John adalah sebahagian jalan dalam gua tu tidak dilukis dalam peta. Dalam peta tu dilukis berjalan dia hanya straight, tak ada cabai. Tapi di depan mata dia lah ni ada cabai. Ada 2 cabai nak pergi ke kiri ataupun ke kanan. Set dia pun start panik dah. Set dia takut peta yang set dia bawa ni adalah peta yang menipu. Set dia takut di perjalanan akhir tu sama ada jalan hidup ataupun jalan mati. Kok dibuat orang sahaja peta ni. Walau bagaimanapun set dia perlu pilih sama ada nak pergi ke kanan ataupun ke kiri. John ni sebagai ketua, dia pilih lorong kiri. Jadi John lah yang masuk dulu. Selepas John masuk ni, lorong yang dia masuk tu semakin lama semakin sempit, sampai ke harus guna dada dan perut untuk jalan. John teruskan perjalanan dengan lorong kiri dia tu. Dia teruskan perjalanan sampailah dia jumpa satu lubang kecil. Lubang tu sangat sempit dan vertikal, iaitu lubang tu cerun ke bawah. Lubang tu sangat sempit sama muat dengan kepala dia. Yang paling gila adalah dia nak masuk lubang tu. Apa lagi? Dia pun masuk lah. Cara dia lagu mana? Dia masukkan dulu kepala dia, kemudian dia memperkecilkan badan dia dengan cara menahan nafas sampailah
tubuh dengan perut dia ni mengecil. Dia pun masuk lah. Okey, dari kepala, dia masuk dari kepala tu boleh, sampai di dada boleh, sampai di perut boleh, sampai di kaki. Dia nampak sesuatu, iaitu jalan mati. Masa tu John start panik dah. Macam mana tak panik? Dah lah, dia nak nyawa pun susah. Dia kena tahan nafas. Maksudnya dia kena tahan nafas, barulah tubuh dia tu sama muat dengan lubang tu. Yang kedua adalah kondisi tubuh dia. Kepala duduk bawah, kaki duduk atas. Jadi darah tu naik ke kepala habis. Maksudnya sangat memberi tekanan lah kepada kepala dia. Josh nampak habis dia dalam keadaan darurat sekat gitu. Josh pun undur seinci demi seinci sampailah ke pintu gua. Memang makin masuk. Selepas Josh dan family dia dan sayang dia Tobik apa semua, tinggal John seorang dalam itu. Jadi dia pun meminta bantuan kecemasan. Dia tunggu 3 jam barulah sampai pasukan penyelamat. Tapi malangnya pasukan penyelamat yang ada tu tak cukup orang dan tak ada alat khusus untuk menarik John. Jadi dia minta pula bantuan daripada luar negeri untuk hantar pasukan penyelamat. Dan misi nak menyelamatkan John ni mengambil masa 27 jam lamanya. Bayangkanlah, lebih 1 hari proses nak menyelamatkan John. Tapi tetap saja dengan kondisi tubuh John yang sangat padat dengan lubang tu, menyebabkan tak ada alat yang boleh membantu dia. Jadi bayangkanlah, lebih sekitar 2 hari John duduk dalam keadaan seperti itu, duduk dalam keadaan terbalik dan perlu bernyawa sikit demi sedikit. Akhir sekali, setelah pelbagai upaya dan usaha dilakukan, John diisytiharkan telah mati akibat gagal jantung. Tim penyelamat berbincang dengan family dia, nak buat gana dengan mayat John. Adakah nak buat tubik juga ataupun tinggal situ saja? Family dia kata tinggal situ saja. Dan sehingga hari ini mayat John masih ada di gua tersebut. Kisah kematian John ni sangat tragis. Jadi Presiden Amerika Syarikat waktu tu, dia meletakkan tugu peringatan John di pintu gua Nantipati dan melarang sebarang aktiviti di gua tersebut. Okey, itu saja untuk kisah kali ini. Aku harap korang santai dan enjoy. Untuk saya yang nak dengar cerita gapo, bolehlah komen di bawah, nanti aku cerita, insya-Allah. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe, kerana subscribe itu hanya percuma sahaja. Enjoy.